Kemudian tuan-tuan, satu lagi ibadah orang Syiah yang berbeza dengan kita tuan-tuan, yang terkeluar daripada prinsip Islam, adalah mereka melakukan nikah mut'ah. Yang bagi kita tuan-tuan adalah zina. Itu sebab Al-Imam Ja'far As-Sadiq, iaitu imam Syiah yang orang Syiah kata itu imam mereka yang ke-6, pernah ditanya kepada dia tentang mut'ah. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata hiya zina bi'ainihi. Sebenarnya mut'ah itu adalah zina secara zatnya. Mut'ah itu ni sebenarnya zina. Itu imam Syiah sendiri yang kata. Tapi dia tak pakai lah riwayat tu, pasal kena atas kepala dia sendiri kan. Jadi tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa boleh nikah mut'ah, iaitu pernikahan secara kontrak. Ini antara buku Syiah dalam bahasa Melayu kita. Ini yang budak-budak Syiah Melayu dia duk belajar ni. Kitab Mukhtasarul Ahkam dikeluarkan oleh Mazhab Ahlul Bait Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Macam mana cara nak mut'ah, tuan-tuan dan puan jangan buat ya. Kena ingat. Kadang-kadang kata ustaz tu mengajar cara nak mut'ah pula dah. Kan? Ni nak cerita kebatilan Syiah ni tak betul ni. Kan? Peraturan membaca akad mut'ah jika lelaki dan perempuan ingin membaca akad sementara, iaitu nikah kontrak. Setelah ditetapkan mahar dan tempoh nikah perempuan, tempoh nikah pakat. Abang ada berapa ringgit? Abang ada RM20 timah. Dah timah nak bagi berapa jam? Timah bagilah 2 jam. RM20 2 jam. Okey, sepakat. Timah pun bacalah dia punya akad. Aku nikahkan diriku kepada kamu untuk tempoh 2 jam dengan upahnya RM20 tunai. Yang lelaki kata, aku terima nikah ni. Jadi selalulah tuan-tuan, halal kemaluan si perempuan tu untuk tempoh 2 jam. Tidak ada nafkah yang dikenakan. RM20 itulah cukup. Kalau dia buat 2 tahun pun tuan-tuan, dia bayar RM20. Yang perempuan tadi setuju 2 tahun, itulah dengan RM20 tadi dia boleh mut'ah dengan wanita tadi tanpa sebarang nafkah. Tidak wajib kepada dia nafkah duit, bayar tak wajib. Nak bagi tempat tinggal pun tak wajib. Pasal wanita itu hanya digunakan untuk sewa kemaluan sahaja, listimta' sahaja, untuk berlazat-lazatan sahaja. Ini mut'ah dan tidak ada had padanya. Disebut oleh Al-Qummi dalam kitab Man la yahdhuruhul faqih, tidak ada had bagi zaujatul mut'ah. Wanita-wanita mut'ah itu, isteri-isteri mut'ah itu tidak ada had baginya. Nak mut'ah 10 orang boleh, 20, 100 kalau daya, silakan. Tidak ada had. Kalau nikah daim kita 4 orang je boleh. Jadi berapa orang pun boleh, tak ada masalah. Nafkah pun tak payah. Janji dia setuju. Tuan-tuan, ini zina. Ini zina. Tapi orang Syiah kata ini halal. Tapi Umar yang mengharamkan. Padahal Nabi SAW yang mengharamkan. Selepas Khaybar dan selepas pembukaan kota Makkah, Rasulullah mengharamkan ilal abad hingga ke hari kiamat. Tidak ada mut'ah. Carilah dalam Al-Quran, semuanya Al-Quran menceritakan tentang nikah daim, yang nikah yang berterusan. Tuan-tuan, orang Syiah kata halal. Kami duduk masuk dalam TV dengan Dr. Asri, kami duduk cerita tentang Syiah ni. Macam-macam benda kita cerita, imamiyahnya, macam-macam. Saya sentuh sikit tentang mut'ah. Yang mut'ah ni yang dia marah orang Syiah. Marah sungguhlah bab mut'ah. Punyalah dia sayang dengan mut'ah ni tuan-tuan. Okey. Inilah adalah dalil-dalil dia, kita nak cepat tuan-tuan. Macam mana antara pahala orang yang mut'ah. Tuan tahu apa pahala dia? Disebut dalam kitab Khulasatul Ijaz bil Mut'ah. Ma min rajulin tamatta'a thumma ightasala illa khalaqallahu min kulli qatratin taqattara minhu 70 malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada seorang pun lelaki yang melakukan mut'ah kemudian dia mandi wajib lah kot, kecuali Allah Ta'ala akan menciptakan bagi setiap titisan air yang jatuh daripada air mandi dia tadi tuan-tuan,
70 orang malaikat yang akan mengampunkan baginya di hari kiamat nanti, hingga ke hari kiamat nanti. Ui, besar tu pahala mutaah ni. Pakat duk buatlah. Berebut tuan-tuan. 70,000 malaikat untuk setiap qatra. Setiap satu titik tu 70,000 malaikat akan doa untuk dia sampai hari kiamat. Besar betul pahala tuan-tuan. Itu yang dia marah sangat bila kita kata mutaah tak ada ni. Kan? Dia bukan nak sangat yang nikmat-nikmat tu, pasal dia nak pahala ni lah. Tak tahulah betul tidak tu. Tuan-tuan, di Iran satu report pada tahun lepas mengatakan bahawa kerajaan Iran, tuan-tuan, mereka memutuskan untuk membina rumah-rumah mutaah bagi menangani permasalahan rogol. Kalangan orang muda Syiah ni berlaku rogol, berlaku seks bebas dan sebagainya. Akhirnya kerajaan dia putus untuk tubuhkan rumah-rumah mutaah. Kan, bandar-bandar besar macam Tehran apa semua kan senang, siapa-siapa yang rasa nak sikit jangan rogol orang pun dia masuk rumah mutaah. Macam mana tuan-tuan? Ini bahaya ni ada pula yang pergi Iran nanti. Ini yang malah nak bagi tahu. Wanita-wanita yang ditawarkan bukan yang tua-tua tuan-tuan. Umur 13 sampai 35 tahun. Kalau yang tua-tua buat apa? Tak selesai masalah. Kan? Ini antara iklan dalam bahasa Parsi. Ini iklan dalam bahasa Arab. Ini mutaah di Iraq tuan-tuan. Dia edarkan senarai nama wanita-wanita yang nak dimutaahkan. Dia punya nama dia, kemudian tarikh lahir dia, supaya tahu umurnya berapa. Kan? Yang ni Fatimah, tarikh lahirnya 89, tahun 89. Oh, masya-Allah. Muda sangat lagi ni. Kan? Kemudian nombor telefon dia. Pengajian dia, tamrin, pengaji nursing. Kemudian muasafat pun ada. Ciri-ciri dia macam mana? Cantik ke, dia punya body macam mana, manja ke tidak. Ini pelacuran ke mutaah tuan-tuan? Ini pelacuran. Subhanallah. Di Iraq tuan-tuan dilaporkan sejak daripada Iraq tuan-tuan dikuasai oleh Syiah. Pasal Syiah sepakat dengan US, akhirnya Syiah dapat Iraq. Senang cerita. Kata Syiah duk musuh dengan US. Mana musuh tuan-tuan? Siapa yang memberi logistik pada US? Dia yang bagi logistik dan akhirnya dia dapat Iraq. Kenapa? Kerana di Iraq ada Karbala. Kerana di Iraq ada Najaf, ada kubur Sayyidina Ali. Ini antara dua tempat yang memang nak direbut oleh orang Syiah daripada Ahli Sunnah. Dan dia dapat dengan kerjasama US. Dan dia dapat jawatan Perdana Menteri. Nuri Al-Maliki, seorang Syiah, di belakangnya tentera Muqtada Sadar yang duk serang ulama-ulama Ahli Sunnah di sana. Amerika dia letak siapa presiden? Oh, nak kata sebab Iraq dulu negara Sunni, dia pun letak Jalal Abad. Siapa Jalal Abad? Ini manusia sekular tu. Dia peduli apa dengan mazhab-mazhab ni? Mereka pun diculik. Dia letak orang yang tak peduli soal agama. Kemudian dia ambil orang Syiah Tegar ni, dia buh kat situ. Ini jadi kawan dia. Ini yang berlaku sekarang. Ini yang berlaku. Kita duk ingat dia duk berperang, berperang apa benda tu, dia berkawan. Itu sebab sampai ke hari ini tak ada satu pun peluru pandu US yang jatuh kat Iran, ataupun peluru pandu daripada Israel yang jatuh dekat Iran. Itu dah pergi cerita lain lah. Kan? Kalau nak cerita senario di Syria lagi panjang. Masih lagi cerita nikah mutaah. Kalau di Indonesia siap ada iklan. Tersedia wanita Syiah asal Indonesia. Iran ada, Iraq pun ada. Mahal, upah bisa nego. Ada pula yang pergi ke Indonesia lepas ni. Boleh tawar-menawar, tak ada masalah. Kontrak 1 hari sampai 1 tahun boleh. Ada diskaun 25%. Ini mungkin hari Karbala ada diskaun tu. Subhanallah. Tuan-tuan, tidak ada dalam Al-Quran yang mengajar tentang mut'ah. Tapi orang Syiah kata inilah dia yang menjadi pegangan mereka.